سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصالح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصر أن ترحم النبيين وألهم الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين Sekarang. Maka jika membimbang masbuk dengan bacaan sunat seperti ta'awudz dan doa iftitah atau diam ia satu masa kemudian daripada takbirnya, nescaya wajib baca daripada Fatihah qadar baca hak sunat itu. Baca hak sunat dan qadar masa diam kerana taksirnya, dan diuzurkan dia ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang juga atas perkataan Syekh Rafi'i dan Nawawi dan Baghawi. Khilaf bagi jam'in muhaqqiqin bahwasanya orang masbuk itu tiada diuzurkan. Jadi kita ulang sebagai tambahan di atas yang kemarin. Katanya masalah makmum yang masbuk ialah makmum yang tiada dapat masa mencukupi baca Fatihah sebelum pada imam tu rakaat. Dan sunat bagi makmum yang masbuk bahawa tidak baca doa iftitah dan a'udzubillah, tidak mengerjakan sunat, tidak membaca sunat bagi dianya, tidak baca doa iftitah dan a'udzubillah. Hanya yang disunat bagi dianya ialah terus baca Fatihah selepas pada takbiratul ihram. Maka sebagai maklumat tambahan di atas yang kemarinnya, setengah daripada rupa-rupa makmum yang masbuk sebagaimana sebut dalam kitab Tufah dan dalam Nihayah pun ada sebut. Dia katanya makmum yang masbuk tadi itu dengan sebab dhabit dianya ialah makmum yang tak sempat nak baca Fatihah, yang tidak ada masa mencukupi untuk nak baca Fatihah selepas pada takbirnya dan rakaat imam. Maka yang kata takbir itu kalau rakaat yang pertama bagi dia tu ialah takbiratul ihram. Tetapi makmum yang masbuk itu dia boleh jadi setiap-tiap rakaat. Boleh jadi makmum masbuk itu setiap-tiap rakaat yang dia mengikut imam. Jadi rupa makmum yang masbuk tak mesti berlaku pada rakaat yang pertama saja, bagi makmum tak mesti. Bahkan makmum yang masbuk itu boleh jadi berlaku pada rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi setiap-tiap rakaat yang dia mengikut imam boleh jadi dia tu masuk dalam rupa makmum yang masbuk. Sebabnya seumpama zahmah desak
Contohnya apabila tempat sembahyang itu jadi ramai orang sembahyang, jadi apabila imam rokok, setengah daripada makmum tak dapat nak rokok. Artinya apabila imam tu turun sujud, jadi setengah-setengah makmum tu tak dapat nak turun sujud sebab di kat lantai tu penuh. Jadi kalau nak sujud tak boleh lah. Kalau nak sujud pun sujud atas belakang orang lah. Jadi di lantai tu penuh sebab orang sembahyang tu ramai. Maka apabila imam turun sujud, maka setengah-setengah makmum tu tak dapat nak sujud. Maka apabila tak dapat nak sujud, dia tunggu di dalam i'tidal. Apabila dia tunggu dalam i'tidal, setengah makmum tu sujud bersama dengan imam, setengah makmum tunggu tempat kosong untuk nak sujud di dalam i'tidal. Apabila imam duduk antara dua sujud, kita katanya tak boleh nak sujud lagi. Yang dah tunggu-tunggu dalam i'tidal tu tak boleh nak sujud lagi sebab tempat tu tidak ada. Tempat kosong tu tidak ada. Maka imam sujud yang kedua, dia pun tak boleh nak turun sujud lagi. Yang tunggu dalam i'tidal tu tak boleh nak turun sujud yang pertama lagi. Maka apabila imam bangkit berdiri, apabila imam bangkit berdiri itu, jadi ketinggalan dia tu daripada imam 2 rukun tak mengapa. Dimaaf sebabnya zahmah. Maka apabila imam tu bangun berdiri pada rakaat yang kedua, maka dia yang makmum yang tunggu dalam i'tidal tu barulah dia tu boleh sujud. Jadi apabila imam bangkit berdiri, makmum yang dapat sujud tu bangkit berdiri kesemuanya, jadi tinggal ada makmum-makmum yang tunggu dalam i'tidal, dia boleh sujud lah. Dia sujud yang pertama, dia sujud yang kedua. Maka apabila dia bangkit tu, imam dah berdiri lama dah. Imam dah lama dah berdiri, maknanya dah baca Fatihah dah. Dia baru boleh sujud. Apabila dia bangkit daripada sujud yang kedua dia, maka imam tu mulai rokok. Artinya imam dekat-dekat sangat dah nak rokok. Maka di situ jadi dia tu rakaat yang kedua bagi dia ni ialah hukum makmum masbuk. Apabila imam rokok, dia terus rokok. Itu masalah zahmah. Dan begitu juga masuk di dalam sebab tu katanya makmum yang masbuk boleh jadi berlaku pada setiap-tiap rakaat. Lepas tu sekiranya apabila dia rokok pula, sekiranya jadi zahmah pula, jadi begitu pula. Maka rakaat yang ketiga pun jadi masbuk pula sekiranya kalau jadi begitu. Jadi sekiranya kalau dengan sebab zahmah, dengan sebab orang ramai tadi itu, sekiranya kalau nak sujud bersama, straight semua sekali bersama dengan imam ke semua makmum tu tak boleh sebab penuh. Maka yang terbelakang tadi tu, sekiranya dia dapat berdiri, apabila dia bangkit berdiri itu, imam mulai rokok. Artinya imam dekat-dekat sangat dah nak rokok. Maka di situ masuklah dia tu dalam hukum makmum yang masbuk, maka Fatihah dia tu tak payah baca atau baca sekadar dapat. Apabila imam rokok, terus rokok. Apabila dia bangun berdiri, imam rokok, dia terus rokok. Tapi syaratnya kena bangun berdiri betul dulu, barulah dia turun rokok. Jadi masuk dalam makmum yang masbuk. Bacaan Fatihah dia ditanggungkan oleh imam. Tetapi kena hati-hatilah sekiranya kalau dia tak rokok, imam dah rokok, dia tak rokok. Sekiranya kalau tak dapat tamakninah dalam rokok bagi imam, tak dapat tamakninah dalam rokok bersama dengan imam, maka rakaat itu tak dapat bagi dia. Sebabnya fardu di atas dianya, wajib di atas dianya, apabila imam rokok, wajib dia kena rokok, jangan baca. Sekiranya kalau dia menyalahi, maknanya apabila imam rokok, dia tak rokok sehingga dia tu tak dapat tamakninah dalam rokok bersama dengan imam, maka rakaat itu dikira tak dapat bagi dia. Dia kena tambah satu lagi selepas pada imam beri salam. Begitulah.
Dan juga masuk dalam makmum yang masbuk, yang boleh jadi berlaku setiap-tiap rakaatnya ialah makmum yang lambat gerak diam dia. Makmum yang lambat gerak diam dia. Jadi maknanya kita katanya makmum tu orang yang umur dah banyak, jadi tak cepat macam orang muda lah. Lepas tu imam tu orang muda. Jadi maknanya apabila dia nak boleh bangun berdiri tu, susah juga dia. Maka dengan sebab dia tu lambat bacaan, lambat gerak diam dia, maka apabila dia bangun berdiri itu imam dekat-dekat nak rokok. Dah hampir sangatnya imam baca Fatihah boleh separuh masalah, dia baru boleh bangun berdiri. Maka sekiranya kalau imam rokok, dia tinggallah baca sekadar dia dapat baca. Apabila imam rokok, maka dia pun ikut rokok. Jangan nak teruslah baca Fatihah dia tu. Apabila imam rokok, dia tinggalkan bacaan Fatihah dia rokok. Jadi orang yang lambat gerak diam dia pun masuk dalam hukum makmum masbuk. Apabila dia imam bangun berdiri, rakaat yang kedua, imam baca boleh separuh, dia baru boleh bangun berdiri. Maka di situ pun masuk dalam hukum makmum masbuk. Apabila imam rokok, wajib atas dianya ikut rokok bersama dengan imam walaupun Fatihah dia belum sempurna sekalipun. Sebab wajib atas dianya kenapa dia kena muspenuh, kena mengikut imam. Sebab Fatihah dia tu ditanggungkan oleh imam. Dan begitu juga masuk dalam hukum makmum yang masbuk. Masuk dalam hukum makmum yang masbuk ialah makmum yang muafiq, yang masalah dulu-dulu tadi tu, yang masalah dulu-dulu yang kita terlepas daripada 10 masalah yang masuk dalam kata makmum yang masbuk, yang maaf bagi dia, yang ada uzur, yang dimaaf bagi dia ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Contohnya seperti kita jadi makmum muafiq lah. Kita rakaat yang pertama kita jadi makmum yang muafiq. Maknanya dapat masa mencukupi untuk baca Fatihah sebelum pada imam rokok. Maka apabila berlaku contohnya pada masalah yang pertama, apa dia kata dulu? Masalah yang pertama dia kata makmum, kita ambil masalah yang kedua atau masalah yang ketiga ialah makmum yang syak pada baca Fatihah ke tidak baca. Tetapi masa dia syak tu imam dah rokok, dia belum lagi rokok. Dia belum rokok, imam dah rokok. Apabila imam rokok, dia belum rokok lagi, dia datang syak. Adakah dia baca atau tak baca Fatihah? Maka wajib atas dianya kena baca Fatihah. Artinya makmum yang terlupa nak baca Fatihah. Apabila dia terlupa nak baca Fatihah tu, tapi dia datang teringat tu bila? Apabila imam dah rokok, dekat-dekat dia nak rokok, dia ingat kata dia tu tak baca lagi Fatihah. Maka wajib atas dianya baca Fatihah. Apabila imam rokok, dia tak boleh nak rokok. Sebab dia teringat katanya dia tak baca Fatihah. Jadi wajib atas dia kena baca Fatihah lah. Maka dia baca. Imam rokok, dia tak selesai lagi. Imam i'tidal, dia tak selesai lagi daripada baca Fatihah. Imam sujud yang pertama, kita katanya fardunya, dia tak selesai lagi. Apabila imam duduk antara 2 sujud, dia baru selesai baca Fatihah dia. Jadi tak sampai 3 lah. Tak sampai 3 rukun, maknanya imam fardunya kalau imam dalam sujud yang pertama dia baru selesai. Artinya imam duduk antara 2 sujud atau dalam sujud yang kedua dia baru selesai. Apabila dia baru selesai itu maknanya dia rokok lah. Dia rokok, contohnya masalahnya kita katanya dia selesai baca Fatihah dianya ketika imam duduk antara 2 sujud. Maka dia rokok. Apabila dia rokok, dia i'tidal. Ketika dia i'tidal, imam sujud yang kedua. Apabila dia nak turun sujud yang pertama, imam dah bangkit berdiri. Apabila imam bangkit berdiri, imam baca Fatihah lah.
imam baca Fatihah, dia sujud yang pertama, duduk antara dua sujud, dia sujud yang kedua. Apabila dia bangkit daripada sujud yang kedua, berdiri, maka imam mulai rokok. Artinya imam itu hampir-hampir nak rokok. Maka ambillah dia hukum masbuk. Maknanya Fatihah dia tak payah disepenuhkan. Maka dengan sebab ditanggungkan oleh imam. Begitulah. Jadi masalah makmum muafiq dulu, sekiranya kalau dia tak sempat dengan imam, maka masuk dalam hukum masbuk pula. Begitu. Jadi boleh jadi berlaku setiap-tiap rakaat lah rupa makmum masbuk itu. Dan juga suatu masalah lagi yang masuk dalam hukum makmum yang masbuk, yang disebut dalam Hasyiah Ali Shibramul Lasi bagi kitab Nihayah. Dia katanya setengah daripada rupa-rupa makmum yang masbuknya masalah apabila imam tu laju bacaannya. Imam tu laju bacaan Fatihahnya. Maka apabila imam tu laju bacaan Fatihahnya, yang sepatutnya imam tu tak boleh nak laju sangat bacaan dia, mesti imam tu membaca Fatihah dia dengan bacaan yang sederhana, lain daripada sembahyang yang baca nyaring lah. Sekiranya sembahyang yang baca perlahan ialah sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang zuhur dan asar, dan sembahyang maghrib isya pada rakaat yang ketiga yang keempat. Sembahyang maghrib, sembahyang isya pada rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, biasanya imam tu dia laju bacaan Fatihah dia. Lepas tu makmum tu orang yang lambat bacaan ke atau dia ni yang bacaan sederhana, tetapi dengan sebab imam tu laju, jadi kita makmum tak sempat nak sepenuhkan bacaan Fatihah kita. Dia katanya apabila imam tu melajukan bacaan Fatihah dia, maka tak mungkin bagi makmum selepas pada dia berdiri daripada sujud itu, tak mungkin nak baca Fatihah dengan secara sempurna. Jadi maknanya dia sujud yang kita katanya sujud yang kedua, tak kiralah rakaat mana-mana tu, apabila sujud yang kedua kita pun sujud yang kedua bersama dengan dia. Apabila dia berdiri, kita pun berdiri juga bersama dengan dia. Tetapi dia laju bacaan. Dia melajukan bacaan dia. Kita baca Fatihah boleh separuh, dia dah rokok. Kita makmum baca Fatihah boleh separuh, dia dah rokok. Artinya tak sampai separuh pun katalah. Artinya kita baca sampai ke ihdinas sirat, dia pun rokok. Maka di situ kata setengah ulama katanya ini masuk di dalam makmum yang masbuk. Jadi apabila imam rokok, rokoklah. Jadi Fatihah itu ditanggungkan oleh imam. Dengan sebab dia tu, kalau kita tunggu nak sepenuh Fatihah, jadi terbelakanglah kita daripada dengan sebab dia tu lajukan bacaan. Kita dah baca bukan lambat sangat. Dah sederhana kita bacaannya. Tak lambat, tak cepat. Artinya jadi lambat juga kita bacaan kita. Tetapi dia tu laju sangat, maka tak dapat kita nak sepenuh Fatihah dalam berdiri dia. Kita baca Fatihah boleh separuh, dia rokok. Kita baca Fatihah boleh separuh, dia rokok. Maka hukumnya ialah kita tak payah sepenuhkan Fatihah kita. Hanya apabila dia rokok, kita tinggallah bacaan Fatihah kita, kita rokok bersama dengan dia. Yang tinggal lagi tak baca tu, imam yang menanggungkan. Maka dapat rakaat. Lepas tu dia katanya, sekiranya kalau berlaku begitunya setiap-tiap rakaat, kalau contohnya sembahyang zuhur, jadi begitulah setiap-tiap rakaat. Rakaat pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat bagi sembahyang zuhur pun berlaku begitulah setiap rakaat. Maka jadi hukum masbuk setiap rakaat. Jadi baca sekadar dapat, apabila imam rokok, maka kita rokok. Walaupun kita belum sepenuh Fatihah kita sekalipun. Nak buat macam mana? Kita dah baca sederhana masalah. Tetapi imam tu laju sangat bacaan dia, dia fasih lidah dia. Dia terik sekali nafas saja dia baca Fatihah masalah. Maka apabila rokok, kita tinggallah. Sekiranya kalau dia rokok, kita tetap dalam bacaan Fatihah kita lagi sehingga tak dapat tamak ninah dalam rokok bersama dia, luput rakaat itu.
Itulah yang disebut dalam kitab dalam hasyiah nihayah sebut oleh Imam Ali Asy-Syibramulasi. Jadi tapi di sini masalah imam yang melajukan bacaan. Kita makmum nak laju macam dia tak mungkin. Lidah kita tak fasih macam dia. Kita bacaan kita sederhana. Begitu. Maka masuk dalam hukum makmum yang masbuk juga. Jadi walaupun begitu setiap rakaat begitulah dia laju. Dia sekali bernafas bismillah sampai ke waladdallin amin nafas dia. Kita satu. Jadi kita boleh separuh dia dah selesai dah. Jadi maknanya kita bukan orang lambat gerak diam. Kita biasalah, tapi dengan sebab kita baca sederhana, dia baca laju sangat. Maka ambil hukum masbuk. Begitulah. Maka jadi apabila makmum yang masbuk itu apabila kita dah maklum bahwasanya makmum yang masbuk itu ialah makmum yang tak dapat masa mencukupi untuk nak baca Fatihah belum pada imam rakaat. Maka hukum Fatihahnya ialah gugur. Sebab Fatihah itu ditanggungkan oleh imam. Tak sempat nak baca. Nanti tanya sepah doa lagi. Dan satu perkara lagi yang sunat bagi makmum yang masbuknya ialah jangan buat benda sunat. Benda yang sunat bagi makmum muafiq tak disunat bagi makmum yang masbuk. Yang sunat bagi makmum muafiqnya baca doa iftitah dan ta'awudz. Tetapi makmum masbuk tak disunat pada hak dia. Maka kita sambung. Dia katanya dan sunat pada hak makmum masbuk bahawa baca Fatihah selalu. Terus selepas pada takbiratul ihram terus baca Fatihah. Tak sunat bagi dia baca doa iftitah dan a'udzubillah. Lepas takbiratul ihram, kecuali zon ia akan mendapat Fatihah serta baca sunat, maka mendatang ia dengan dia. Sekiranya kalau berat pada sekaan dia tu, kalau dia baca doa iftitah, baca a'udzubillah, dia akan dapat selesaikan bacaan Fatihah dia di dalam rakaat belum pada imam rakaat, maka bolehlah nak baca. Begitu. Maka jika membimbang masibuk masbuk dengan bacaan sunat, apa dia bacaan sunat? Seperti ta'awudz dan doa iftitah. Seperti ta'awudz ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ta'awudz tu dia panggilan dianya ialah ta'awudz. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dia panggil ta'awudz. Macam apa dia? Allahu Akbar dia panggil takbir. Subhanallah dipanggil tasbih. La ilaha illallah dia panggil tahlil. Bismillahirrahmanirrahim dia panggil basmalah. Alhamdulillah dia panggil hamdalah. Begitulah panggilan dia. Seperti ta'awudz dan doa iftitah. Itu rupanya dia membimbang, dia sibuk dengan baca a'udzubillah dan baca iftitah, doa iftitah. Jadi selepas pada takbiratul ihram, hak yang sunat bagi makmum yang masbuk bahawasanya jangan baca. Kalau tak sengka kata nak dapat nak dapat sepenuhkan Fatihah, yang sunat bagi dia selepas pada takbiratul ihram terus masuk dalam Fatihah, jangan baca. Maka sekiranya selepas pada dia takbiratul ihram, dia baca doa iftitah. Selepas pada baca doa iftitah, dia baca a'udzubillah pula.
atau diam ia satu masa. Kemudian daripada takbirnya, yakni takbiratul ihram. Artinya takbir intiqalat. Selepas pada takbiratul ihram, kalau rakaat pertama bagi dia, atau takbir intiqalat, kalau rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dia tunggu, dia diam suatu masa. Sebab kita pun, kita kalau biasanya, kalau semayang rakaat yang kedua, semayang isya, semayang maghrib tu kita diam dulu kan. Selepas pada kita, kalau kita takbiratul, kita takbir intiqal, selepas pada kita bangkit berdiri, daripada sujud, selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama, selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama, imam berdiri, kita pun berdiri. Tetapi semayang tu, semayang isya dan semayang maghrib, kita tak baca lah Fatihah ketika imam baca Fatihah. Itu mana katanya kita diam. Maka apabila kita diam, sekiranya selepas pada imam baca Fatihah, imam tak baca surah, terus rakaat. Maka macam mana? Tengok. Itu maknanya, artinya selepas pada takbiratul ihram, kita tak baca doa iftitah, kita tak baca auzubillah, tetapi kita diam. Diam suatu masa, seminit ke, 2 minit ke, katalah, atau setengah minit ke, baru mulai baca Fatihah. Padahal yang sepatut bagi imam, bagi makmum masbuknya, dia tak boleh nak tunggu-tunggu dah. Kena terus. Selepas ada takbir tu, terus baca Fatihah. Nascaya wajib baca daripada Fatihah qadar baca hak sunat atau qadar masa diam. Dia tak boleh apabila imam rakaat, dia tak boleh nak rakaat sebab dia kena baca lagi. Dia kena baca lagi. Fatihah dia tak sama dengan kalau kita ni, kalau kita makmum yang masbuk, selepas pada kita takbiratul ihram, kita terus baca Fatihah, kita tak baca sunat, kita tak diam. Apabila imam rakaat, kita boleh rakaat bersama dengan dia terus. Tak payah sambung lagi Fatihah. Tetapi selepas pada kita takbiratul ihram, kita diam sekejap, artinya kita baca doa iftitah. Apabila imam rakaat, tak boleh lagi kita nak rakaat. Mesti kita bacakan Fatihah sekadar mana kita baca sunat, sekadar mana kita diam itu. Sekadar itu sajalah. Jadi tak boleh nak rakaat bersama dengan imam. Kenapa? Kerana taksirnya, kerana salah balik dia. Sebab taksir macam mana? Sebab sepatut bagi yang sunat, bagi makmum yang masbuk, jangan sibuk dengan membimbang, dengan baca doa iftitah dan a'udzubillah. Jangan diam. Hanya sunat bagi dia terus baca Fatihah. Tetapi dia tak buat begitu. Dia baca doa iftitah dulu. Atau dia diam dulu. Maka di situ agaknya taksir sebalik dia. Maka apabila imam rakaat, dia tak boleh nak rakaat. Mesti kena sepenuhkan Fatihah sekadar masa yang dia diam, sekadar masa dia baca doa iftitah. Dan apabila imam rakaat, dia tak boleh nak rakaat sebab wajib di atas dia kena bacakan Fatihah, ganti masa diam, artinya sekadar masa sekadar baca doa iftitah itu. Maka imam rakaat, dia tak boleh nak rakaat lagi sebab dia tak selesai lagi. Tak selesai yang wajib data dia baca. Maka di situ dia katanya, dan diuzurkan dia ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang juga. Maka diberi uzur, dimaaf bagi dia ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang juga. Jadi apabila rupa di sini, ambil hukum makmum muafiq yang ada uzur. Jadi rupa di sininya, rupa di situ tak kira lah. Kalau katanya
Maaf Ustaz, tak dengar. Ustaz tertutup. Ha. Ya, ya. Jadi yang masalah makmum, masalah baca doa iftitah oleh makmum yang masbuk, itu dia kalau pada zon dianya dia dapat baca Fatihah belum pada imam rakaat, boleh bagi dia tu nak baca doa iftitah, dan boleh bagi dia tu ya, ya. Boleh bagi dia tu apa dia, baca doa iftitah dan auzubillah. Sekiranya pada sengkaan dianya apa dia, dia akan, kalau dia baca doa iftitah, dia akan dapat selesaikan bacaan Fatihah dia belum pada imam rakaat, maka di situ sunat bagi dia baca doa iftitah. Maka sekiranya kalau dia baca doa iftitah dengan sebab sunat bagi dia baca, sebab dia berat sengka kata dia tu akan dapat Fatihah belum pada imam rakaat, maka dia pun bacalah. Tetapi apabila dia baca doa iftitah, selepas pada dia baca doa iftitah, dia baca a'udzubillah, selepas pada baca a'udzubillah tu imam rakaat, maka tak boleh juga dia nak turun sujud. Tu rakaat bersama dengan imam. Dia sama. Tak boleh juga dia nak sujud, nak turun rakaat bersama dengan imam. Hanya wajib dah tadi dia kena baca, apa dia? Kena baca doa iftitah. Kena baca Fatihah juga. Sekiranya terbelakang dia daripada imam, maka dia beri uzur bagi dia hingga 3 rukun yang panjang. Begitu. Dan masalah tidak ada sengka nak dapat baca Fatihah. Contohnya imam hampir-hampir nak rakaat. Jadi pada jangkaan dia tu tidak ada masa untuk nak baca doa iftitah, tapi dia baca juga. Yang tadi tu dia pada jangkaan dia tu ada masa untuk cukup untuk nak baca Fatihah, untuk nak baca doa iftitah belum pada imam nak rakaat. Lalu tu dia baca, maka di situ pun kalau imam nak rakaat, dia pun tak boleh nak rakaat, mesti sepenuhkan Fatihah. Apakah lagi kalau tidak ada jangkaan dia tu, kalau sekiranya kalau dia baca doa iftitah memang tak dapat sepenuhkan Fatihah, maka yang sunat bagi dia jangan baca, tetapi dengan sebab tetapi dia baca juga. Pada jangkaan dia kalau dia baca Fatihah belum tentu nak selesai, nak selesai kata nak selesai belum pada imam rakaat. Tetapi dia baca juga. Apabila dia baca juga tu dengan sebab apabila imam rakaat, maka dia tak boleh nak terus rakaat, mesti kena ganti. Kena himbuh, kena ganti qadar mana dia baca doa iftitah, qadar mana dia diam tadi. Sekadar itulah. Kalau dia baca panjang, maka panjang kena baca doa itu Fatihah. Kalau dia baca yang sunat tu pendek, contohnya selepas pada takbiratul ihram, dia tak baca dah doa iftitah, hanya dia baca a'udzubillah. Selepas pada a'udzubillah tu pun tak sunat baca juga. Contohnya selepas pada dia takbiratul ihram, dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selepas pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu imam terus rakaat, maka dia tak boleh nak terus rakaat, mesti kena baca sekadar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu lebih kurangnya bismillah lah. Jadi dia kena baca lah bismillahirrahmanirrahim. Dia kena baca sekadar tu lah. Apa tu yang lebih pada tu jangan baca lah. Begitulah. Dia katanya, maka jika membimbang masbuk dengan baca sunat, maka jika membimbang sibuk dia dengan baca sunat, tak terus baca Fatihah, seperti ta'awud
yakni bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan doa iftitah. Doa iftitah dengan secara sepenuh ke atau doa iftitah yang pendek tak kiralah. Atau diam ia satu masa atau dia diam suatu masa sekejap. Maknanya diam suatu masa tu dalam bahasa Arab katanya ambil saktah. Selepas pada dia takbiratul ihram, dia diam sekejap. Doa iftitah dia tak baca, doa a'udzubillah pun dia tak baca. Dia tunggu sekejap, kemudian mulailah baca. Sekiranya kalau dia terus baca Fatihah, tidak ambil saktah di situ, dia akan dapat selesai dari bacaan Fatihah dia belum pada imam rakaat. Tetapi dengan sebab dia ambil saktah, dia tak dapat dia diam tadi itu tak dapat selesai belum pada imam rakaat. Maka jangan rakaat bersama dengan imam. Ganti bacaan Fatihah dengan masa yang dia diam tadi. Kenapa begitu? Kerana taksirnya. Sebab taksir dia, mana maksud tu mana dia tak mengamati dengan yang sunat. Mana yang sunat bagi dia, jangan sibukkan lain lah. Terus baca Fatihah, jangan sibuk nak baca doa iftitah, jangan sibuk nak diam-diam, jangan sibuk nak baca auzubillah. Yang sepatut bagi dia terus baca Fatihah. Maka sekiranya kalau menyalahi maknanya masalah taksir dia. Dia tak mengamati dengan benda yang sunat bagi dia. Kira tersalah lah bagi dia tu. Dan diuzurkan dia ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang. Maka apabila dia kena sepenuhkan Fatihah dia, imam rakaat, dia tak boleh nak rakaat lagi, belum selesai lagi, belum mencukupi lagi yang dia kena baca. Tak apalah, sehingga dapat keuzuran dia macam makmum muafiq yang dulu ialah boleh ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang juga. Juga tu maknanya sama dengan makmum yang muafiq yang ada uzur. Juga yang ni seperti makmum yang muafiq yang ada uzur. Kata diuzurkan dia ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang atas perkataan Syekh Rafi'i dan Nawawi dan Baghawi. Jadi maknanya ambil hukum makmum muafiq. Dia ambil hukum makmum muafiq maknanya diuzur, dimaaf ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang. Daripada asalnya kalau tak diuzur maknanya boleh tinggal daripada imam 2 rukun saja. Ni dia katanya boleh ambil hukum makmum muafiq mana diuzur bagi dia untuk ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Siapa yang fatwa begitu ini mengikut pendapatan bagi pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dan Imam Baghawi. Khilaf bagi jam'in muhakkikin bahwasanya orang masbuk itu tiada diuzurkan kerana taksirnya. Kalau mengikut satu jemaah daripada ulama mazhab Syafi'i juga, dia katanya makmum yang masbuk yang sibuk dengan baca doa iftitah tidak diberi uzur. Kerana apa? Kerana taksir balik dia. Sebab salah balik dia. Salah balik dia, orang kata jangan baca doa iftitahnya, baca juga. Salah begitu. Kau makmum masbuk jangan baca doa iftitah, teruslah baca bismillah, baca itu Fatihah. Jangan nak baca doa iftitah lagi, jangan nak baca auzubillah, jangan diam-diam lagi, tapi dia buat juga. Maka masuk dalam orang yang bertaksir. Maka tak diberi uzur. Apabila tak diberi uzur, maknanya macam mana tengok hukum dia? Dia katanya khilaf menyalahi bagi jam'in satu golongan. Satu golongan daripada ulama muhakkikin jugalah, bahwasanya orang masbuk itu tiada diuzurkan, tak diuzurkan bagi dia. Kenapa tak diberi uzur bagi dia? Kerana taksirnya. Sebab ada taksir pada dia. Dan menjazamkan dan mujazam dengan itu, dengan demikian itu, dengan tidak diberi uzur oleh Ibnu Hajar di dalam Tuffah. Dan fatwanya fatwa Ibnu Hajar. Maka mengikut pendapat bagi Ibn Hajar, dia katanya tak diberi uzur. Tak diberi uzur, alasan dianya sebab dia ni adalah bertaksir
dengan sebab dia sibuk baca doa iftitah. Orang dah larang jangan baca terus, dah baca Fatihah dia baca juga. Maka sebagai dendaan lah ni. Sebagai dendaannya ialah tak diberi uzur, ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang. Jadi maknanya di sedianya tak ambil hukum masbuk. Tak ambil hukum muafiq. Maka dia katanya, dan atas perkataan ini, kalau kita mengikut perkataan ini, pendapat ini bahwasanya dia tidak diberi uzur, jika tiada dapat ia akan imam di dalam rakaat dengan sebab membaca Fatihah qadat baca hak sunat itu, luputlah rakaatnya. Dan jangan ia rakaat hanya wajib mengikut imam turun sujud. Dan jika tiada, nescaya batal sembahyangnya. Jika mengetahui dan sengaja ia. Jadi kalau mengikut dalam kitab Tufah, dia katanya, kalau mengikut perkataan Ibn Hajar dalam kitab Tufah dan di dalam fatwa, kitab fatwa dia, tidak diberi uzur, maka kalau mengikut pendapatan ini, maka wajib dia kena baca Fatihah. Baca sekadar mana? Sekadar dia baca doa iftitah itu. Atau sekadar dia baca a'udzubillah. Atau sekadar dia diam. Lepas tu nak tahu sekadar mana tu, jadi maknanya kena kira lah. Sekiranya kalau kita pada jakaan, pada zon kitanya dah sama banyak, boleh kita rokok. Bukan nanti nak bilang satu huruf, satu kalimah gitu. Tak mungkinlah kita nak bilang dalam sembahyang. Sekiranya kalau kita katanya kita baca doa iftitah, banyak mana kita baca doa iftitah, lepas tu kita baca Fatihah agak katanya dah sama banyak. Dah setimbang. Dah lebih kurang. Jadi maknanya, tapi jangan agak betul-betul gitulah. Jangan buat mudah-mudah juga. Sehingganya kita kira katanya dah sama banyak, dah setimbang. Qadar baca Fatihah dengan qadar iftitah tu, bolehlah nak rokok. Begitu. Sebab tu dalam setengah kitab dia katanya, dia mesti kena kira katanya berat pada sekaan dia tu dah sama. Boleh rokok. Tu kalau kita nak bilang, dia tak mungkinlah kita nak bilang huruf kalimah dalam sembahyang. Nanti nak bilang, nak kena ulang balik bilang pula, kena baca pula lah doa iftitah tu. Bukan dia begitu. Sekiranya kalau katanya berat pada sekaan kita, berat pada jakaan kita dah sama banyak, jadi terhimbuh lah dah. Dah jadi terhimbuh, dah jadi terganti, boleh kita nak turun sujud. Turun rokok. Tengok. Dia katanya, dan di atas perkataan ini, jika tiada dapat ia akan imam di dalam rokok dengan sebab Fatihah, membaca Fatihah qadat baca hak sunat itu, luputlah rakaatnya. Tapi sembahyang tak batal lah. Sembahyang dia tak batal. Misalan kita katanya, apa kita baca doa iftitah. Baca dengan cara sepenuh. Wa ma ana minal musyrikin. Apa dia sampai sepenuh doa iftitah. Selepas tu kita bismillahirrahmanirrahim, imam rokok. Imam rokok tu kita tak sepenuh lagi. Apabila imam i'tidal, kita tak sepenuh lagi. Selama mana tak sepenuh, qadar dia, tak boleh kita nak rokok. Maka sekiranya kalau kita tak dapat rokok bersama dengan imam, serta tamakninah rokok imam, bersama rokok imam, maka rakaat tu agaknya dikira kata lupa. Nanti kena tambah selepas pada imam beri salam. Sekiranya kalau kita dapat selesai imam rokok, kita tak selesai lagi. Imam i'tidal, kita baru selesai. Rokoklah. Ketika imam i'tidal tu, kita baru selesai. Rokoklah. Selepas rokok tu ikutlah imam. Begitu. Dan jangan ia rokok hanya dan jangan ia rokok. Maknanya selama mana belum cukup ganti tadi tu, bacaan Fatihah untuk nak ganti masa baca doa iftitah tu, selama mana belum cukup,
pada ghalib kepada sengkaan kita belum sepenuh lagi gantian tu, maka jangan kita rokok. Imam rokok, kita jangan rokok selama mana tak selesai lagi. Lepas tu habisnya, sekiranya kalau imam di dalam i'tidal kita belum selesai lagi, ada 2-3 ayat lagi nak cukup. Contohnya, sekiranya kalau imam mulai turun sujud, kita tak selesai lagi, tak boleh nak tetap dalam berdiri, sebab kalau imam turun sujud jadi dua rukun ketinggalan, membatalkan sembahyang. Jadi maknanya apabila imam turun sujud, maka wajib di atas dia tinggalkan bacaan Fatihah dia, turun sujud bersama dengan imam. Maka kalau tak buat begitu, maka batal sembahyang, melainkan dia niat mufarakah. Begitu. Melainkan dia niat mufarakah, maka bolehlah. Tapi di situ mufarakah dengan tidak ada unsur meluputkan fadilah jamaah. Begitu. Jadi maknanya yang wajib di atas dianya tinggal. Apabila belum selesai lagi dengan sebab dia tidak ada unsur, imam dah mulai turun sujud, dia kena tinggal dah bacaan Fatihah dia yang tak sepenuh lagi tadi. Dia kena turun sujud bersama dengan imam untuk nak jaga untuk nak mengelak daripada batal sembahyang dia. Kalau sekiranya kalau dia tak, imam mulai turun sujud, dia tak selesai lagi, masih dalam berdiri Fatihah lagi, imam dah mulai turun sujud, niat mufarakah pun tidak, mengikut sujud bersama dengan imam pun tidak, maka batal sembahyangnya. Sebab tu dia katanya, jika tiada nascaya batal sembahyangnya. Kalau tidak, sembahyang dia tu batal. Kalau tak mengikut pada sujud imam. Jadi maknanya kalau imam belum sujud lagi, tak apalah, boleh baca lagi lah. Boleh baca lagi. Jadi pendek katanya, kalau kita dapat selesai bacaan Fatihah kita dan kita rokok bersama dengan imam dan dapat tamakninah dalam rokok itu, maka dapatlah rakaat. Sekiranya kalau kita tak dapat rokok atau tak dapat tamakninah, hanya kita dapat selesai daripada Fatihah ketika imam sudah i'tidal, maka rakaat kita tak dapat. Rakaat itu tak dapat. Kena ganti balik selepas pada imam beri salam. Tapi sembahyang tak batal. Lepas tu, apabila imam dalam i'tidal, imam mulai turun sujud. Fardunya kalau kita tak selesai lagi di situ, maka niat mufarakah atau tinggal bacaan Fatihah, turun sujud bersama dengan imam. Supaya tak batal sembahyang. Kalau tidaknya, batal sembahyang. Kalau tak niat mufarakah, kalau tak ikut imam turun sujud, maka itu membatalkan sembahyang. Jika mengetahui dan sengaja, batal sembahyang pun jika mengetahui dan sengaja. Begitu. Kalau dia tahu kata tak boleh kalau tak ikut, maka dia tak ikut. Dia tahu katanya mesti kena ikut. Apabila kalau fardunya dia tahu katanya apabila imam mulai sujud, dia tak boleh nak sebenar lagi, mesti dia kena sujud. Apabila dia tak sujud, telah membatalkan sembahyang, sebab dia dah tahu. Sekarang kita dah tahu ni. Sekarang kita dah tahu. Maksudnya kata kita dah tahu hukum apabila imam sujud, masalahnya begitu hukumnya. Apabila imam sujud, kita kena sujud. Maka sekiranya kalau kita tak sujud, batal lah sembahyang kita, sebab kita dah tahu. Atau sengaja tak sujud. Imam turun sujud, dia sengaja tak sujud. Bukan terlupa. Kalau terlupa tu lain, tak membatalkan sembahyang. Tapi rakaat memang tak dapat, dia terlupa macam mana? Dia ingat, kata dia ni muafiq, boleh ketinggalan pada imam 3 rukun yang panjang. Padahalnya tak dimaafkan. Salah ingat. Itu pun maksudlah katanya tak sengaja juga. Maka sembahyangnya tak batal. Begitulah hukumnya. Jadi masalah tadi tu khilaf banyak. Tadi tu masalah katanya diuzur ke tak diuzur. Itu 2 kaum pula di situ. Dan berkata Ibn Hajar di dalam syarah Irsyad, bermula akrab ialah perkataan Rafi'i dan Nawawi. Dan atasnya kebanyakan ulama mutaakhirin. Mengikut sebut oleh Ibn Hajar dalam kitab dia Syarah Irsyad,
Dia kata bermula yang akrab, yang paling dekat kepada yang betulnya, yang paling betul dah. Yang paling dekat kepada betul, yang paling betulnya ialah perkataan Rafi'i dan Nawawi. Perkataan Nawawi dan perkataan Imam Rafi'i apa tadi? Diuzur bagi dia untuk ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang. Dan atasnya dan berlaku atasnya kebanyakan ulama mutaakhirin. Kebanyakan ulama mutaakhirin mengikut pendapatan bagi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, makmum yang masbuk yang sibuk dengan baca doa iftitah itu apabila imam rokok dia tak boleh nak rokok, mesti kena himbuh, kena ganti balik. Maka ketinggalan dia daripada imam tu dimaaf hingga 3 rukun yang panjang. Begitulah. Adapun apabila rokok masbuk itu dengan ketiadaan baca Fatihah qadat yang wajib itu, maka batal sembahyangnya. Kita akhir di situ lagi. Akhir di situ dulu. Masalah tu ada khilaf banyak lagi. Kemudian katanya, adapun apabila rokok masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.